Sarawak memperuntukkan RM4 bilion di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk memperkukuh sistem bekalan air di seluruh negeri. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi berkata, tambahan RM600 juta itu turut disediakan dalam rancangan Malaysia ke-13 untuk tujuan tersebut. Melalui peruntukan tersebut, isu bekalan air bersih di luar bandar akan dapat ditangani dengan berkesan. Ia membolehkan penduduk luar bandar menikmati bekalan air bersih yang lebih stabil dan berkualiti. Beliau bagaimanapun berkata masalah bekalan air tidak dapat diselesaikan serta-merta berikutan cabaran geografi Sarawak yang luas. Beliau menyatakan demikian pada majlis penyerahan tapak projek bagi pembinaan loji sistem bekalan air akut Puncak Borneo di Padawan. Projek bernilai RM12.6 juta itu dijadual siap penghujung tahun ini dan akan dapat memproses 6 juta liter air sehari bagi memenuhi keperluan bekalan air terawat untuk kawasan Puncak Borneo dan Mambong. Projek itu juga bagi menyelesaikan masalah tekanan air rendah di kawasan berkenaan. Baik, pindaan terbaharu Ordinan Buruh Sarawak yang berkuat kuasa 1 Mei lepas bukan hanya diperluas kepada semua kategori pekerjaan, malah turut memperkenalkan peruntukan baharu untuk menangani isu gangguan seksual dan diskriminasi di tempat kerja. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh, Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Garawat Gala berkata, setakat ini belum ada laporan rasmi isu berkenaan berlaku di Sarawak. Maybe employees are not quite aware that this is part of their right to report incidents of sexual harassment. Peruntukan tersebut adalah di bawah hak kesihatan dan keselamatan pekerja membolehkan mangsa tampil melaporkan gangguan seksual kerana undang-undang kini berpihak kepada mereka. Dalam pada itu, Datuk Garawat berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana telah melibatkan kerajaan negeri dalam rundingan bersama berhubung pindaan ordinan tersebut. Ia merupakan langkah penting dalam memastikan keperluan unit negeri ini terus diambil kira. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di pejabatnya di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Garawat yang juga Adun Bulu berkata projek jalan sempadan menghubungkan Long Banga, Bario Bakalalan kini masih di peringkat kajian. Perbincangan mengenai cadangan jalan sepanjang 133 km itu melibatkan pelbagai agensi berikutan banyak faktor perlu diambil kira. Malaysia. So federal government must give focus and attention for building this. We saw the border security road. We call it the border security road. Yang akan dari part of it will be in Sabah and then Kelalan to Long Banga and it will continue on to Murum to Bakun, Belaga and all the way hopefully up to Lubuk Hantu. Selain itu, beliau juga memaklumkan sebanyak RM1.5 bilion telah diluluskan oleh kerajaan negeri kepada Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA untuk naik taraf 400 km bekas jalan balak di kawasan Baram. Namun menyatakan masih terdapat banyak bekas jalan balak perlu dinaik taraf untuk menghubungkan komuniti di pedalaman. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak telah membuka 13 kertas siasatan terhadap 13 majikan yang melanggar perintah gaji minimum yang telah dikuatkuasa 1 Februari lepas. Pengarahnya Awang Raduan Awang Omar berkata, ia hasil pemeriksaan ke atas 2,093 premis setakat Mac lepas. Kita telah membuka 13 kertas siasatan maksudnya 13 majikan didapati telah melanggar perintah gaji minimum ini. Jadi kita buat buka kertas siasatan dan ke arah untuk mendakwa mereka yang tidak mematuhi perintah gaji minimum tersebut. Awang Raduan berkata demikian kepada pemberita RTM di Kuching. Mengenai buruh paksa, beliau berkata setakat ini tiada aduan diterima sepanjang operasi dan pemeriksaan yang telah dijalankan. Beliau menegaskan JTK Sarawak sentiasa memandang berat isu tersebut. Oleh itu, beliau meminta kerjasama semua pihak atau mana-mana individu untuk melapor sebarang pelanggaran undang-undang buruh.
Lembaga Pelancongan Sarawak STB menyasarkan kemasukan lebih ramai pelancong dari Timur Tengah dan India ke negeri ini. Memetik laporan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Ketua Pegawai Eksekutif STB, Sazed Datuk Saleh Askor berkata, sasaran tersebut ditetapkan berdasarkan pemeteraian kerjasama strategik dengan pelancongan Brunei dan Royal Brunei Airlines semasa Arabian Travel Market 2025 di Dubai. Menurut Syarzid, Sarawak mencatat pertumbuhan 82% ketibaan pelawat dari Timur Tengah antara 2022 dan 2024. Ia selari sasaran Sarawak untuk menerima ketibaan 5 juta pelancong tahun ini. Kerjasama itu meningkatkan ketersambungan penerbangan dari Dubai ke Brunei dan Kuching sekaligus menawarkan perjalanan pelbagai destinasi yang lancar dan selesa kepada pelancong. Royal Brunei Airlines ketika ini beroperasi 3 kali seminggu bagi laluan Dubai Brunei dan 4 kali seminggu untuk penerbangan Brunei Kuching. Melalui kerjasama itu juga STB memperluaskan akses untuk pasaran dari negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC dan India melalui pelancongan mesra Muslim berteraskan alam semula jadi dan warisan budaya. STB bersama pelancongan Brunei turut melancarkan kempen Echoes of Borneo bagi mempromosikan perjalanan 2 destinasi menampilkan tarikan utama seperti Muzium Budaya Borneo, Taman Negara Gunung Mulu dan Niah, Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia serta produk pelancongan diraja dan ekologi Brunei. Baik, Jabatan Kejaraya JKR Sarawak dan Kolej Universiti ICATS menjalin kerjasama dalam pembangunan kejuruteraan dan infrastruktur Sarawak. JKR Sarawak menerusi hantaran di Facebook berkata, kerjasama strategik tersebut direalisasi menerusi pemeteraian memorandum persefahaman di Kuching semalam. Pada majlis tersebut, JKR Sarawak diwakili oleh pengarahnya Cassidy Morris, manakala College University ICATS diwakili Naib Chancellornya Profesor Emeritus Datuk Dr. Khadim Suwaidi. Pelbagai inisiatif akan dilaksana melalui kerjasama itu termasuk program latihan industri, penyelidikan bersama, pemindahan ilmu serta pembangunan kapasiti dalam bidang kejuruteraan dan teknikal. Usaha ini dijangka dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan serta menyumbang kepada pembangunan modal insan berkemahiran tinggi di Sarawak. Polis menahan seorang lelaki berusia 21 tahun selepas tular satu video lelaki itu melakukan aksi berbahaya menunggang motosikal di Jalan Miri Bypass. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah dalam kenyataan media mengesahkan lelaki itu ditahan Khamis lepas di Jalan Senadin Miri. Polis turut merampas sebuah motosikal yang digunakan oleh lelaki berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak kurang RM5,000 dan tidak lebih RM15,000. Pelaku juga boleh dihukum penjara tidak melebihi 5 tahun selain digantung lesen memandu tidak kurang 2 tahun. SCP Muhammad Farhan meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kes itu untuk menghubungi pihak polis bagi membantu siasatan. Beliau juga menasihatkan penunggang motosikal agar sentiasa mematuhi peraturan jalan raya dan tidak terlibat dengan aktiviti samseng jalanan. Sementara itu, di Kuching, seorang lelaki cedera selepas bergelut dengan 4 perompak bertopeng yang menceroboh masuk ke kediamannya di Demak Baru semalam. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexa Naga Cabuk berkata, mangsa yang berumur 60 tahun cedera di dagu. Dalam kejadian pukul 2.45 pagi, mangsa bersama 5 ahli keluarga yang lain telah diikat oleh kumpulan perompak terbabit. Namun mangsa berjaya melepaskan ikatan dan bertindak menerkam perompak tersebut. Bimbang dengan amukan pemilik rumah, kesemua suspek melarikan diri dan kini dalam buruan polis. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Baik saudara, sekian berita pagi Sarawak dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.